Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat berhujung minggu. Bersiaran lagi bersama Kak Asma di Diet Budget. Jom sihat dan kurus bersama Kak Asma. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Anda di luar sana berada dalam keadaan sihat, ceria dan bahagia. Okey. Macam mana dengan Puan Sarina? Boleh ikuti tak program yang baru disertai? Kak Asma doakan semoga Puan dapat ikuti segala apa yang telah diajar, okey, dan Kak Asma doakan Puan dapat capai apa yang Puan impikan untuk berada dalam keadaan sihat kembali, okey, dapat menunaikan ibadah dengan lebih sempurna, lebih selesa. Siapa lagi bersama Kak Asma untuk malam ni? Mungkin ada yang baru bersama Kak Asma, okey. Dan untuk mukleman, alhamdulillah Kak, boleh Kak Asma, alhamdulillah. Okey. Okey, siapa lagi bersama dengan Kak Asma? Okey, malam ni Kak Asma nak kongsikan 5 cara Kak Asma konsisten dalam diet. Okey. Ya Kak Asma, amin. Okey, amin. 5 cara Kak Asma konsisten dalam diet. Okey. Mungkin cara Kak Asma ni boleh juga anda praktikkan. Boleh ikutlah. Maksudnya ikut cara Kak Asma ni. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat daripada sharing yang Kak Asma buat untuk malam ni. Okey. Kak Asma nampak di sini ada Ramlah Demin menonton bersama Kak Asma. Terima kasih sudi menonton. Kak Asma nampak Zaitun Saad. Okey, terima kasih sudi menonton. Hamid Irsad, terima kasih sudi menonton. Belum isi borang ya, sila isi borang dan hantar. Assalamualaikum Kak Asma. Waalaikumsalam Puan Zaitun Saad. Terima kasih sudi menonton live Kak Asma. Kak Asma nak kongsi tips malam ni supaya Kak Asma harap tips ni dapat membantu anda di luar sana macam mana nak konsisten dalam diet. Okey. Rohana Rosli menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar anda di Singapura? Semoga berada dalam keadaan sihat, ceria dan bahagia hendaknya. Okey. Jangan lupa minum superfood tu. Amalkan terus. Okey, ada apa-apa menghubungi Acik kat sini Terima kasih yang telah memberi love dan like pada Kak Asma, dan sekiranya anda di luar sana rasa live Kak Asma ni dapat membantu insan lain di luar sana, bolehlah tekan share live Kak Asma ni di mana-mana platform. Okey. Kak Asma berpegang pada sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada insan lain. Dan dengan hanya menekan button share, anda dah menolong insan lain di luar sana. Sebab mungkin dengan tips Kak Asma, walaupun kecil-kecil tapi kita dapat membantu insan di luar sana. Jadi ringan-ringankanlah tangan jari anda untuk tekan button share. Okey. Siapa lagi berada dengan Kak Asma sekarang ni? Okey, beri komen. Kak Asma nak mulakan dengan topik 5 cara Kak Asma konsisten dalam diet. Ni sebenarnya topik ni penting juga sebab kadang-kadang ada juga yang luar sana dia tak konsisten. Okey, dia tak dapat nak macam mana nak maintain diet, macam mana nak kekalkan keadaan tu, kesihatan tadi tu. Bila kita dah kurus, automatik kita akan sihat, okey? Lepas tu macam ni kita nak terus kekalkan. Kak Asma nampak komen dekat sini. Kak Asma, Assalamualaikum Kak As, semakin ceria, nampak muda dari usia. Terima kasih Siti Ahmad sudi menonton live Kak Asma. Waalaikumsalam. Kak Asma jawab salam Siti Ahmad. Ya, okey. Terima kasih juga. Siti Ahmad ni dari Sabah kan? Boleh kongsikan live Kak Asma ni. Mudah-mudahan dia dapat memberi manfaat kepada insan lain. Okey. Topik yang nampak simple tapi Kak Asma rasa dapat membantu anda di luar sana. 5 cara Kak Asma konsisten dalam diet. Okey. Sekiranya semua dah ready ke belum? Sekiranya dah ready, Kak Asma nak teruskan kepada topik. Cuba komen. Dah ready cuba komen dah ready. Okey. Terima kasih yang memberi love. Alah, seketul je love tu. Siapa yang dah beri love tu? Terima kasih sudi beri love. Like Kak Asma. Kak Asma beri love dulu.
Love di sana, okay, bukan di sini. Love di sana, bukan di sini, okay. Rozana Anis, terima kasih sudi menonton bersama Kak Asma. Kak Asma belum nak kongsikan lagi. Takut nanti bila Kak Asma kongsi, ramai pula yang tertinggal. Okay. Kak Asma masih tunggu lagi. Dan harap yang berada dengan Kak Asma ni sabar ya, sayang-sayang semua. Dah ready. Okay. Puan Sarina Mat Desa dah ready. Okay. Siapa dah ready lagi? Boleh komen dah ready. Siapa yang kali pertama menonton Kak Asma? Okey, Kak Asma memperkenalkan diri Kak Asma. Kak Asma adalah Asma Muhammad. Okey, ini keadaan Kak Asma. Yang Kak Asma nak sharing adalah tentang diri Kak Asma. Dulu Kak Asma berat badan 80 dan triple XL. Ya, triple XL. Dan dia kepada saiz M masa ni. Okey? Dan Kak Asma nak kongsikan, sekarang ni Kak Asma kekal seperti ini dan Kak Asma nak kongsikan kepada anda macam mana Kak Asma konsisten dalam menjaga diet Kak Asma tu ataupun konsisten Kak Asma kurus tadi tu. Okey. 5 cara Kak Asma konsisten dalam diet dan Kak Asma harap bendanya memberi manfaat kepada anda di luar sana. Okey. Boleh dah ready? Ada sesiapa lagi yang dah ready ke? Dah ready ke belum ke? Selamat malam. Selamat malam. Okey, terima kasih. Selamat malam juga untuk Rozana Anis. Ya Kak, dari Sabah. Boleh je hubungi Siti di okey, boleh juga. Okey, dah ready. Okey, dah ready. Okey. Allahu Akbar. Untuk yang pertama yang Kak Asma amalkan adalah okey. Yang pertama yang Kak Asma setkan dalam minda Kak Asma set target. Set target berapa Kak Asma nak turun untuk 1 bulan tu. Okey? Tapi target Kak Asma tadi tak jauh sangat, tak tinggi sangat. Maksudnya tak tinggilah target tadi tu. Kak Asma targetkan pada mula daripada saiz macam ni, dapat turun sikit pun tak apalah. Macam tu Tapi alhamdulillah berkat target Kak Asma yang walaupun sedikit yang Kak Asma jangkakan, masa berat sekarang ni 80, masa ni 80, masa 3XL ni 80 beratnya. Jadi Kak Asma target untuk turunkan pun dapat 70 ke 10 kilo banyak tu. Jadi Kak Asma tak berani nak target tinggi. Jadi Kak Asma targetkan dia rendah. Bila kita target untuk turun berat badan kita tu terlalu tinggi, okey, contoh macam nak turunlah sampai asal 50, asal 80, nak targetkan kepada 50, 30 kilo nak buang dalam masa sebulan. Macam tak logik kan. Jadi Kak Asma tak target macam tu. Okay? Kak Asma target dapat turun sikit, alhamdulillah. Yang penting Kak Asma boleh sihat, Kak Asma boleh solat seperti sedia kala. Maknanya tak sakit lah. Maknanya dari segi lutut, apa semua. Okay? Itu target Kak Asma. Okay? Dan sekiranya target tu kita dapat capai. Okay? Jadi bila satu target tu bila kita capai, Kak Asma dapat capai, Kak Asma rasa happy tau. Okay? Jadi rasa happy, Kak Asma dapat capai lah. Maksudnya masa tu dapat sebulan, sebelum tu Kak Asma dapat turunkan pun kalau cuba diet biasa pun paling-paling pun sebulan tu 1 kilo, 2 kilo, lepas tu naik balik tu kan. Jadi bila Kak Asma dapat turunkan berat badan dengan target yang realistik, macam ni, yang kita pasti boleh capai lah. Kalau misalkan Kak Asma targetkan dalam 4 kilo, okey lah, alhamdulillah lah, dah turun lah daripada 80 tadi tu. Macam tu, kita jangan target terlalu tinggi. Bila target terlalu tinggi dan kita tak dapat capai, itu jadi kita kecewa. Bila kita kecewa, kita akan rasa macam ni tau. Alah, tak dapat target lah. Maksudnya macam kita rasa macam satu stres pula bila kita tak capai target kita tu tadi. Okey? Jadi Kak Asma berkongsi dengan anda di luar sana yang rasa nak turunkan berat badan untuk dapat kesihatan yang baik tadi tu, jangan target tinggi-tinggi. Okey? Jangan target tinggi-tinggi. Target dalam sebulan turun 5 kilo dulu, tak apalah. Kalau lebih, itu dah kira bonus bagi kita. Bagi kita lah, maksudnya macam tu. Maksudnya ada juga yang diorang boleh turun berat badan sehingga lebih daripada 5 kilo. Yang ada sampai 10 kilo, yang ada sampai 15 kilo. Itu kira bonus bagi Kak Asma lah, bagi bonus. Okay? Satu-satunya mungkin cara pemakanan
yang telah diajar memang betul, tapi mungkin dari segi lemak dia tadi dan metabolisme dia, dari segi usia juga masa tu dia lebih muda. Kalau yang muda memang cukup mudah untuk turunkan berat badan, sebab dia untuk kita turunkan berat badan mempengaruhi juga kita punya metabolisme. Semakin tinggi usia kita, maksudnya semakin kita berusia, metabolisme kita semakin rendah. Dan kita perlu, yang berusia ni, kita perlu ambil suplemen lain, vitamin lain yang untuk membantu tingkatkan kita punya metabolisme. Okey? Itu dalam proses kita nak turunkan berat badan lah. Begitu juga dengan Kak Asma. Kak Asma dah banyak sangat kehilangan, maknanya metabolisme Kak Asma pun dah rendah. Kak Asma terpaksa bekerja keras. Ya Allah, malam ni minta maaf ya, Kak Asma asyik tersalah-salah. Al-maklum, 2 malam rasanya Kak Asma tak dapat buat live ya. Jadi Kak Asma minta maaf sangat-sangat atas apa yang berlaku. Sebenarnya Kak Asma terpaksa ada selingan di sini, ada iklan sekejap. Khamis malam Jumaat Kak Asma ada kelas. Kebetulan pula malam semalam ada kematian. Abang Ipah meninggal di Bahau dan malam tu memang agak Kak Asma kesuntukkan masa, memang tak boleh untuk buat live. Jadi Kak Asma minta maaf sangat-sangat kepada anda yang selalu mengikuti live Kak Asma. Bukan Kak Asma sengaja, Kak Asma tak sengaja, tapi keadaan tu tak mengizinkan. Sebabnya malam tu dah sibuk dengan keluarga. Lepas tu malam tu juga Kak Asma harus bergerak balik ke Batu Pahat Johor daripada Negeri Sembilan di Bahau Negeri Sembilan. Okey. Jadinya Kak Asma minta maaf lagi sekali. Dan malam ni apabila Kak Asma mulakan live, banyak tersasul-sasul dan tersalah-salah cakap. Okey, minta maaf sangat-sangat. Okey. Okey. Sebelum tu Kak Asma ada selingan di sini, ada iklan lagi. Kak Asma nak ucapkan di sini ada Kak Asma dah nampak Marliza Marzuki. Okey, terima kasih sudi dimention Kak Asma. Kak Asma nampak Ruzaima Nur Dahlia Ayuni, terima kasih menonton. Haja Mahdi Hasalih, terima kasih menonton. Arifin Ahmad menonton bersama Kak Asma juga, terima kasih. Okey. Terima kasih juga yang telah memberi love dan like kepada Kak Asma. Kak Asma nampak Suzana Ali baru masuk. Suzana Ali okey, baru masuk. Terima kasih. Boleh kongsikan live Kak Asma ni Okey. Okey, Kak Asma sambung tadi. Target. Okey, target sasarkan apa yang kita nak capai daripada masa kita nak turunkan berat badan. Jadi alhamdulillah, maknanya walaupun sekecil-kecil kita punya capaian tadi tu, tapi apabila kita dapat turunkan berat badan kita, jadi kita rasa macam seronok, kita rasa happy dengan apa yang kita dah capai. Jadi daripada situ kita akan ada satu semangat kita nak turunkan lagi berat badan kita. Kita nak capai lagi. Maknanya okey, kalau contoh macam ni, Kak Asma bagi contoh bulan ni Kak Asma join bulan 2. Okey, bulan 2 Kak Asma turunkan katalah 5 kilo. Okey, bulan 2 5 kilo. Bulan depan katalah turunkan berat badan 5 kilo lagi, 10 kilo. Macam tu, kita buat macam tu, berperingkat-peringkat. Jangan terus kita nak capai tinggi, nanti kita tak dapat, kita rasa kecewa, itu yang kita rasa stres. Bila stres tu, itu pun dah mengganggu proses penurunan berat badan kita. Bila kita stres, kita rasa tak happy dengan kita punya diet, kita tak happy dengan hidup kita sebab kita rasa kecewa. Tak dapat capai, kita rasanya alamak frustnya tak dapat lah, macam tu. Jadi kita rasa kita akan menyalahkan diri kita. Walhal kita punya target tu yang salah. Kita terlalu menarget target untuk turunkan berat badan yang banyak sangat, macam tu. Okey. Kak Asma nak ucapkan selamat menonton kepada Siti Yaakob. Terima kasih sudi menonton live Kak Asma. Okey. Itu yang pertama. Target yang munasabah lah, senang cerita macam tu, yang kita boleh capai, okey, untuk turunkan berat badan. Itu yang Kak Asma buat. Maksudnya Kak Asma targetkan yang rendah dulu, 5 kilo dulu, macam tu. Untuk capai 5 kilo dalam masa sebulan tu agak mudah. Bila kita ikut maknanya diet, makan mengikut keperluan kalori kita tadi tu, yang selalu Kak Asma beritahu dan Kak Asma tekankan, Kak Asma selalu berulang-ulang, makan ikut keperluan kalori kita seharian kita. Itu yang pastinya menjamin berat badan kita tu akan maintain stabil, tak akan naik sebab dia cukup untuk badan kita yang kita perlukan seharian. Apabila kita makan
kalori yang kita masuk dalam badan kita, kemudian kita akan bakar, maknanya dengan pergerakan kita, organ dalaman kita gunakan untuk tugas-tugas dalaman, jadi benda tu takkan sempat untuk jadi lemak. Okey, macam tu. Sebab tu dia akan maintain kurus dan dia proses nak turunkan berat badan, dan kurus tu insya-Allah menjamin keadaan kesihatan kita lebih baik. Okey, itu yang Kak Semah tekankan. Maksudnya jangan sangka Kak Semah rasa bercerita tentang kurus, tapi sebenarnya motif kurus di situ bila kita turunkan berat badan, secara tak langsung kesihatan kita jauh lebih baik. Terutamanya bila kita turunkan berat badan, yang akan jadi lebih baik pertama-pertamanya adalah lutut. Bahagian lutut. Kak Semah rasa sekali ada bahagian lutut dan tumit. Okey, bila badan Kak Semah turun, kurus, tumit Kak Semah yang selama ni sakit sebab badan besar nak tampung, jadi tumit lah yang jadi masalah, yang jadi mangsanya. Jadi secara automatik bila berat badan Kak Semah tu turun, tumit Kak Semah dah tak sakit lagi. Okey, dah hilanglah rasa sakit. Itu dari segi kesihatan yang tanpa Kak Semah sedari. Okey, itu yang pertamanya daripada kesihatan. Kedua, lutut. Sebab lutut juga menampung berat badan, terutamanya bahagian badan kita lah, daripada perut bawa ke atas tu nak tampung daripada dekat lutut kita tu. Jadi lutut tu tadi sebagai kita punya tempat tahan kita lah, apa-apa kan, badan tu lutut dulu baru ke kaki kan. Jadi lutut tu tadi bila badan Kak Asmah tu kurus, jadi dia tak memberi tekanan banyak kepada lutut. Itu yang Kak Asmah nampak dari segi kesihatan. Dua tu memang baik. Itu belum lagi yang selainnya lah. Okey, itu poin yang pertama. Ada lagi 4 lagi. Dan Kak Asmah nak tanya, adakah anda dah ready? Kalau dah ready boleh tak komen dah ready? Untuk lagi 4 poin yang seterusnya. Boleh tak komen ready? Jadi Kak Asmah terus sambung poin yang kedua. Okey. Dah ready ke belum untuk Kak Asmah sambung? Okey. Sebab Kak Asmah punya live ni pukul 10. Jadi kalau dapat Kak Asmah percepatkan. Jadi Kak Asmah pun tak nak ganggu malam-malam anda. Maknanya untuk tidur anda. Malam untuk tidur anda. Sebab kita pun perlukan waktu tidur yang cukup. Okey. Adakah anda dah ready untuk poin yang kedua? Boleh komen dah ready tak untuk poin kedua? Okey, Kak Asmah nampak Puan Sarina Mat Desa dah ready untuk poin kedua. Ada komen-komen lagi siapa dah ready? Sebenarnya Kak Asmah ni sambil-sambil nak bersembang dengan anda semua di sana. Love. Kak Asmah nampak Love lah di sini. Daripada G Fauzia. Okey, terima kasih G. Love di sana, bukan di sini. Okey. Okey, untuk poin yang kedua yang seterusnya Kak Asmah nak kongsikan adalah big why Kak Asmah. Okey, kenapa Kak Asmah nak kurus? Itulah menjadi titik tolak kepada kurusnya Kak Asmah tadi tu. Maknanya Kak Asmah nak kekalkan maintain kurus. Pertama, kenapa big why Kak Asmah nak kurus? Sebab Kak Asmah nak sihat. Okey, ini bagi Kak Asmah cerita tentang pengalaman Kak Asmah, tentang macam mana. Jadi Kak Asmah rasa poin Kak Asmah pertama tadi suruh sasar target, maksudnya setkan target. Target tu yang kita boleh capai. Pertama. Yang kedua, sama juga anda cuma ubahkan, kalau itu cara Kak Asmah, anda ubahkan pada diri anda. Yang kedua, Kak Asmah setkan adalah big why Kak Asmah. Kenapa? Sebab utama. Kenapa sebab Kak Asmah nak turun berat badan? Pertamanya adalah sebab kesihatan. Kan Kak Asmah dah ceritakan sebelum ni, Kak Asmah mengalami masalah darah tinggi, kolesterol yang tinggi, berat badan yang macam ni, lutut sakit, tumit sakit. Jadi itulah big why Kak Asmah. Okey. Jadi big why Kak Asmah itulah yang menjadikan Kak Asmah bersungguh-sungguh nak turunkan berat badan. Okey. Sebab Kak Asmah nak sihat. Kak Asmah percaya dan yakin bila Kak Asmah kurus, secara tak langsung kesihatan Kak Asmah menjadi lebih baik. Jadi maknanya di situ apabila Kak Asmah dapat turunkan berat badan dan kesihatan Kak Asmah betul-betul kembali sihat, memang betul apa yang Kak Asmah sangka dan apa yang Kak Asmah duga. Maknanya bila Kak Asmah cakap dengan diri sendiri, seandainya aku kurus pasti aku sihat. Macam tu. Itu jadikan dia big why. Begitu juga anda. Cari big why anda. Kenapa anda nak kurus tadi dan terus konsisten. Konsistenkan dengan diet anda. Okey, capai apa yang anda nak capai tadi. Macam tu.
Jadi sekiranya, contoh macam yang Kak Semar tahu, mungkin ada insan di luar sana, kenapa dia nak kurus? Mungkin salah ada big why-nya lain, mungkin sebab nak kurus, nak sihat, okey. Ada juga orang ejek, orang kutuk, jadi nak buktikan, okey, nak buktikan bahawa aku boleh kurus. Aku nak buktikan kat dia orang yang hina aku, yang kutuk aku tadi tu, aku boleh kurus. Ada juga yang macam tu. Tapi big why pertama Kak Semah memang nak sihat. Okey, itu big why pertama Kak Semah lah. Yang keduanya memang pun orang duk kutuk-kutuk je. Tunjuklah bahawa kita boleh kurus. Macam tu. Jadikan big why kita tu sebagai pembakar semangat kita untuk kita terus konsisten. Teruskan apa yang kita dah lakukan sebagai diet kita tu. Okey, itu dia yang kedua. Okey. Dan poin yang ketiga, okey, Kak Semah terus jalan terus sebab Kak Semah tak nak panjang nanti masa lewat malam okey. Poin yang ketiga, dapat tak? Kak Semah nak tanya, dapat tak? Poin yang pertama dan kedua tadi dapat tak? Cuba komen, dapat tak? Love di sana, okey. Bukan di sini. Okey. Cuba. Dapat tak apa yang Kak Semah kongsikan tadi? Pertama, setkan target. Kedua, big why. Kenapa? Dan kenapa tu? Sebab nak kurus tu, jadikan sebagai pembakar semangat. Okey? InsyaAllah kita akan capai. Kita akan capai. Okey? Kak Asma nampak di sini, Rosminah Kamsin menonton. Terima kasih sudi menonton live Kak Asma. Dapat Kak Asma? Alhamdulillah. Dapat ya. Nanti Puan Sarina boleh praktikkan pada diri Puan Sarina. Okey? Apa yang Kak Asma kongsikan tadi, cuba buat pada diri Puan pula. Okey? InsyaAllah Kak Asma yakin dan percaya. Okey? Benda tu senang saja, mudah saja. Okey? Okey, untuk yang ketiga, jangan menghukum diri kita. Contoh macam ni. Kak Semah tak hukum diri Kak Semah. Contoh macam ni sepanjang Kak Semah diet, tipulah. Okey, kalau Kak Semah ni tak pergi kenduri kahwin, okey, itu maknanya takkanlah kita nak menjadi orang yang antisosial. Tak mau macam tu. Okey, walaupun kita diet, walaupun kita dalam proses turunkan berat badan, kita jangan sesekali menghindarkan dari nak bergaul dengan masyarakat setempat kita. Okey? Jadinya bila kita nak pergi ke majlis perkahwinan, okey? Kenduri ke ataupun birthday party ke, pergi sahaja. Maksudnya kita hadirkan diri. Okey? Hadirkan diri, makan macam biasa. Tapi Kak Semah nak kongsikan di sini macam mana caranya. Apabila kita dah makan tadi tu, jangan rasa salahkan diri. Alamak, aku dah makan banyak lah. Macam mana ni? Patutnya aku tak macam tu. Jangan salahkan diri anda. Sesekali jangan. Diri anda tak salah. Yang salah apa? Yang salah mulut anda ni. Dan salah jari anda ni yang masuk. Tidak. Jangan takut. Jangan takut. Walaupun dah makan lebih, makan banyak, jangan takut. Kak Asma nak ucapkan salam Kak Asma pada Jaja McFuri. Okey. Terima kasih Jaja sudi menonton dengan Kak Asma. Okey. Okey, tadi yang Kak Asma kata tadi, jangan salahkan diri kita. Maksudnya apa yang kita dah makan tadi, biar dah makan. Okey, tak apa. Tak semestinya makan banyak satu hari kita akan kita akan terus gemuk. Tak. Dan caranya Kak Asma nak kongsikan, apabila anda makan, hari ini macam rasa, banyak sangat aku makan lah. Senang je. Okay? Untuk hari itu, kalau selalu exercise, bakar lemak tadi tu, yang kita dah makan tadi tu, bakar lemak balik semula. Katalah hari itu exercise selalunya setengah jam ataupun 45 minit. Okay? Tapi untuk bila dah makan banyak tadi, ekstrakan. Lebihkan exercise. Bakar yang kalori yang kita dah ambil tadi tu. Macam Kak Asma, selalu Kak Asma exercise 1 jam. Okey? Untuk bakar balik semula sebab makan lebih, kena bakar lebih. Macam tu caranya. Dan cara yang Kak Asma gunakan adalah exercise. Okey? Jadi, bila Kak Asma makan lebih, Kak Asma akan exercise lebih. Macam tu. Contoh, Kak Asma tahu, okey, masing-masing, Kak Asma rasa anda di luar sana, masing-masing dah tahu kan berapa keperluan kalori anda untuk seharian. Okey? Jadinya kalau contoh hari itu keperluan kalori kita, contoh macam Kak Asma katalah 1,500. Lepas tu hari itu makan tiba-tiba sampailah 800. Senang je. Ekstra yang lebih tadi tu
cepat bakar dengan exercise. Hari tu exercise lebihkan 1 jam 45 minit. Contoh macam tu. InsyaAllah dia akan kembali kepada normal balik semula. Sebab tu itu tadi tips yang Kak Asma gunakan untuk Kak Asma kekal maintain. Okey, tu tipsnya. Dan Kak Asma rasa tips Kak Asma ni boleh membantu anda juga di luar sana. Cuba praktikkan. Cuba praktikkan. InsyaAllah Kak Asma rasa ianya membantu. Sebab Kak Asma dah cuba dan benda tu memang membantu Kak Asma. Jadi walaupun satu hari tu makan lebih, tapi bila bakar, dia maintain. Esoknya bila Kak Asma timbang balik semula, berat Kak Asma tu tak naik. Dan badan Kak Asma tetap maintain kecil lah kalau macam tu. Okey, itu yang ketiga. Ada apa-apa persoalan tak yang nak ditanya? Kak Asma membuka ruang pertanyaan untuk anda di luar sana yang bersama Kak Asma malam ni untuk bertanya soalan dengan Kak Asma. Ada sesiapa nak bertanya tak? Kalau tak kenal Kak Asma, ni Kak Asma dulu dan ni Kak Asma sekarang yang berada di hadapan anda. Okey? Mungkin ada sesiapa yang nak bertanya soalan. InsyaAllah Kak Asma jawab. Boleh saja komen di ruangan komen. Kak Asma saya nak tanya begini. Kak Asma insyaAllah Kak Asma akan jawab. Okey? Ada sebarang soalan daripada anda di luar sana? Kak Asma akan jawab. Ni baru yang ketiga. Ada 2 poin lagi Kak Asma nak kongsikan dengan anda. Tapi ada masa untuk anda bertanya soalan. Okey? Ada sesiapa nak bertanya soalan dengan Kak Asma? Sekiranya anda ada soalan, boleh type di ruangan komen. Kak Asma akan baca dan Kak Asma akan jawab. Okey? Sekiranya tak ada, Kak Asma akan terus ke poin seterusnya. Poin yang keempat. Poin yang keempat ni pun yang selalunya kita macam tak sangka dah, tak sadar lah benda tu kan, tapi rupanya itulah dia yang menjadikan kita macam diri kita ni boleh maintain, boleh konsisten. Okey, yang keempat ni adalah dekatkan makanan sihat dengan diri kita. Macam mana pula tu Kak Asma nak dekatkan makanan sihat tu? Okey, begini. Okey. Selalunya kalau kita tengok TV ke apa ke, selalunya kita dekatkan yang ada dekat dengan kita biasanya makanan jenis seperti rempeyek ke, okey, keropok ke, ataupun makanan-makanan yang selalunya kita belilah di kedai-kedai. Okey, kat sini Kak Asma nak baca ada soalan Kak Asma, seandainya saya tak superfood, okey tak untuk guna? Mungkin dekat sini soalannya Kak Asma, seandainya saya tak superfood, tak ambil superfood, okey tak untuk penurunan berat? Okey saja. Okey saja Puan Sarina. Kalau tak ambil superfood pun boleh juga, boleh turun berat badan juga. Okey, sebab superfood ni cuma membantu. Kalau tak ambil pun terus dengan jaga pemakanan, makan mengikut kumpulan kalori, tetap turun berat badan. Okey, superfood ni membantu sahaja. Okey, lepas tu kalau dah kurus, lepas tu kita stop tak ambil superfood, badan akan naik semula lebih tak? Tak. Jawapan dia adalah tidak sama sekali. Sebab superfood ni, di belakang Kak Asma ni, okey, ni superfood ni, dia bukan produk kurus. Dia bukan produk kurus. Kak Asma nak tekan kat sini, dia bukan produk kurus, dia hanya makanan tambahan, supplement. Makanan tambahan yang bagi kita rasa kenyang lebih lama, okey, yang bagi kita bertenaga, merawat perjalanan darah kita, menjadikan perlawasan kita lebih lancar, okey, dan dia macam kawal nafsu kita untuk makan lah, untuk kita nak mengunyah, mengawal nafsu kita makan. Jadi superfood ni dia membantu untuk kita turunkan berat badan dengan fungsi-fungsi tadi tu. Tapi dari segi yang lainnya pula, dari segi kesihatan, superfood ni dia makanan tambahan yang
selain daripada tadi tu, dia menurunkan bacaan gula dalam darah, dia menurunkan tekanan darah tinggi. Asbab daripada kita kurang makan tadi tu. Okey? Bila kita kurang makan, kurang ambil makanan, makanan daripada mungkin yang berlemak, yang manis, yang berlemak, yang manis, yang memberi lemak dengan manis lah selalu memberi kesan kan, okey, kepada kesihatan kita. Dia dia dah mengawal lah, mengawal daripada kita ambil makanan yang berlemak dan bermanis. Itu yang memberi kesan, okey. Jadi sekiranya sesiapa yang dah dah minum superfood ni dan berhenti, anda jangan risau. Anda takkan apa-apa pun, tak gemuk pun tak apa. Tak ada apa-apa kesan sampingan pun. Okey? Di situ yang Kak Asma nak tekankan. Sebab ramai juga yang rasa, sebab mungkin mereka yang di luar sana, sebelum-sebelum ni pernah guna produk kurus dan tiba-tiba apabila stop ambil superfood ni, berat badan naik. Iaitu Kak Asma tak nafikan. Ramai juga yang telah memberi komen pada Kak Asma seperti itu. Tapi superfood ni bukan produk kurus dan dia tak memberi kesan untuk berat badan kita naik. Okey? Ini makanan tambahan, suplemen. Okey, jangan risau. Okey? Okey, ini bagi mereka yang ada masalah kesihatan dari segi kencing manis dan darah tinggi, superfood ni cukup membantu, benar-benar membantu. Okey, ini pengalaman daripada Kak Asma sendiri, pengalaman daripada mereka yang dah mengambil superfood ni, superfood. Okey? Ada apa-apa lagi soalan yang nak diajukan pada Kak Asma? Kak Asma boleh jawab. Okey, Kak Asma nak ucapkan selamat menonton kepada Jaska Nasri. Okey, dan tadi tu poin tadi tu baru yang ke 4 dekatkan makanan yang sihat tadi, keempat apa yang dimaksudkan makanan yang sihat? Makanan yang sihat ni seperti buah-buahan dekatkan dengan diri anda. Makanan yang sihat tadi makanan buah-buahan. Jadi apabila anda nak menonton TV tadi tu, bila anda rasa nak mengunyah, ambil dekatkan dengan buah-buahan. Okey, itu makanan yang sihat. Macam Kak Asma selalunya sebelum ni, sebelum ambil superfood ni, asyik nak mengunyah je. Jadi macam mana cara nak kawal, nak daripada nak menghindar daripada nak ambil makanan yang seperti yang boleh menaikkan Kak Asma punya berat badan. Okey, sebab tak semua makanan, contoh macam Kak Asma kalah dengan rempik kacang tanah tu. Kak Asma cukup kalah. Kak Asma dapati diri Kak Asma sendiri, bila Kak Asma ambil rempik tu kacang tanah tu, cukup mudah untuk menaikkan timbangan Kak Asma, berat timbangan Kak Asma tu tadi. Okey, jadi mungkin anda di luar sana pun ada seperti itu juga. Maksudnya masalah yang sama. Okey, masalah yang sama dari segi bila makan sesuatu tu berat badan meningkat. Jadi Kak Asma sarankan sama ada ambil superfood ni, okey, ambil superfood ni untuk kawal anda untuk nak mengunyah saja, dan yang keduanya ambil buah-buahan. Okey, dekatkan dengan diri anda dan jauhkan makanan-makanan yang menggemukkan. Okey, anda akan tahu nanti apa makanan yang menggemukkan anda. Okey. Kak Asma ada komen di sini, baca komen sekejap. Okey, Kak Asma ada daripada Asmidar Zul Arifin, berapa harga? Berapa harga ni? Harga dia 59 satu botol ni. Okey. Harga dia okey, 59. Okey. Lepas tu apa dia ni? Ada komen lagi daripada Puan Sarina, boleh tak saya minum kopi sebab kemarin dan hari ini saya tak minum kopi, rasa sakit kepala. Boleh tak saya minum kopi dalam masa berdiet ni? Boleh. Boleh minum kopi. Tak ada siapa yang menghalang anda untuk minum kopi. Tak ada salahnya. Kak Asma pun minum kopi juga. Cuma satu hari tu sekali cukuplah. Jangan banyak sangat. Sebab itu pun minum kopi tu sebenarnya tak ada ni tak mengganggu pun penurunan berat badan anda. Maknanya Puan Sarina tadi jangan risau dengan minum kopi takut turun. Sebenarnya coach kita tu, #Bumbu Kurus kita tu, dia pun penggemar. Maksudnya penggemar kopi. Senang cerita macam ni ya. Bukan saja penggemar tapi dia memang peminat tegar kopi. Jadi dia pun ambil kopi hari-hari. Jadi tak perlu risau. Kopi boleh minum. Cuma kurangkan, bukan kurangkan, maksudnya kalau satu hari tu sampai tiga kali minum kopi tu, jadikanlah 2 dulu. Nanti satu hari sekali. Cukuplah tu. Macam tu Kak Asma pun ambil juga kopi 3 in 1 setiap pagi. Dan pastikan kopi 3 in 1 tu yang
kan dia punya kalori tu rendah kena gunakan tengok dia punya, selalunya ada kan dinyatakan seperti macam ni kan, dia punya bacaan berapa kalori macam ni, tengok di kopi tu, pastikan yang dia punya kalori dia rendah. Okey. Okey, selain tadi tu yang keempat, dekatkan dengan makanan yang maksudnya makanan yang sihat lah selain itu. Yang Kak Asma kata tadi, makanan yang apa ni? Lupa pula makanan apa sekejap. Tengoklah tu, bercakap je lah. Dekatkan makanan sihat. Betul lah, makanan sihat. Seperti buah-buahan. Okey. Selain daripada tu pun kacang badam, kacang gajus tu boleh juga sebab tu pun mengandungi lemak yang sihat. Okey, dia mengandungi lemak yang sihat dan buah badam tu, kacang badam tu dia pun salah satu thermogenic food yang membantu pembakaran lemak kita dengan cepat juga. Cuma tengoklah sebab itu kalori tinggi, kena tengok berapa kalori kita yang kita dah ambil hari tu. Okey. Lepas tu Sarina Madisa, okey, thank you Kak Asma, sama-sama. Okey, itu yang keempat. Dan yang terakhir ni, yang kelima. Yang kelima ni Kak Asma suka macam ni tau. Yang kelima ni Kak Asma suka raikan. Okey, kalau hari ni 3 hari sekali Kak Asma tengah timbang. Kalau turun je dalam 3 hari tu, tapi hari tu Kak Asma 4 hari. 4 hari Kak Asma turun 1.7 kilo 4 hari. Seronoknya bukan main. Selama ni tak pernah dapat rasa macam tu. Selalunya kalau diet yang tak ada ilmu ni, Kak Asma dulu diet hentam kromo tu, nak dapatkan turun sekilo sebulan tau. Sebulan tu turunnya sekilo, tapi dengan ilmu diet, dengan join dengan program yang Kak Asma beritahu sebelum ni, 4 hari Kak Asma boleh turunkan 1.7 kilo. Bayanglah macam mana tak seronok. Itulah keseronokan tu yang Kak Asma raikan. Seronok dapat turun macam tu. Lepas tu rupanya keseronokan itulah yang menjadi pemangkin ataupun pembakar semangat Kak Asma untuk terus turunkan lagi dan konsisten dalam diet Kak Asma. Macam tu. Jadi kita raikan. Raikan tu bukanlah berarti kita nak celebrate yang tu, tidak. Raikanlah kecil-kecil je. Hari ni maknanya kita dapat raikan dengan hari ni turun dah. Bestnya. Macam mana nak turun lagi? Esok macam mana nak turunkan lagi? Macam tu. Tapi raikanlah untuk hari tu. Mungkin hari tu bila rasa macam tu, kita kongsilah dengan family kita. Hari ni ibu turun lah berat badan sekian. Ya ke? Bestnya. Bukan pujian kita harapkan, tapi bila macam tu macam jadi satu pemangkin lah, membakar semangat Kak Asma untuk kekalkan keadaan dengan konsisten dengan diet yang kita dah amalkan tadi tu, dan kekalkan kat situ untuk jaga kesihatan lah. Jaga makan, jaga kesihatan. Tu. Okey, Kak Asma nak ucapkan selamat menonton kepada Zainab Kasim. Okey, ejen Kak Asma di Kajang. Okey. Apa khabar Zai? Okey. Selain daripada tu, itu yang small win yang diraikan. Kak Asma kata kejayaan lah, kata kejayaan yang walaupun sekecil-kecil kejayaan tu raikan, jadi kita rasa bersemangat lagi untuk turunkan berat badan. Itulah yang Kak Asma 5 cara lah yang Kak Asma amalkan 5 cara bagaimana Kak Asma boleh kekalkan 5 cara Kak Asma konsisten dalam diet. Maknanya kekalkan maintain Kak Asma tadi tu, kekalkan diet Kak Asma, maknanya maintain lah untuk konsisten dalam berdiet tu tadi. Kak Asma tak rasa ianya satu yang jadi beban, bukan satu yang rasa macam stres pada Kak Asma, tidak. Sebab yalah ada komen Kak Asma ni. Betul Kak Asma, bila ada penurunan berat badan akan jadi pembakar semangat untuk teruskan usaha untuk kurus dan sihat. Ya, betul Puan Sarina. Tepat sekali tu. Dan kat situlah sebenarnya kat situlah sebenarnya yang macam Kak Asma cakap tadi, kita boleh konsisten dengan apa yang kita lakukan. Itu dari segi kita nak konsisten sihat, kita nak konsisten turunkan berat badan, okey. Daripada situlah
bermulanya semua nanti. Okey, kesihatan kita semua akan jauh lebih baik dan sebagainya. Okey. Ada apa-apa soalan lagi tak? Yang nak ditanya dengan Kak Asma, insya-Allah Kak Asma akan jawab. Sebab topik Kak Asma dah habis tadi. Tapi sekiranya ada soalan, Kak Asma akan jawab juga. Dan tentang superfood ni, ada offer sekarang ya. Ada offer. Sesiapa yang beli 3 botol superfood ni, Kak Asma akan bagi 50 video bagaimana nak turunkan berat badan. Percuma tau, video tu 50 video bagaimana nak turunkan berat badan anda. Okey? Dan anda berada di dalam FB, dipanggil FB group tu selama 30 hari. Okey, anda boleh ulang macam mana caranya. Okey? Ramai yang dah grab ramai yang dah grab 3 botol superfood ni dapat 50 video bagaimana nak turunkan berat badan. Dan yang dah grab dengan Kak Asma, tahu tak macam mana? Dah ada dah yang dah cuba tengok video dan dah cuba praktiskan macam mana ikut apa yang diajar. Diajar dalam video tu, dia dah tu. Dan tadi Kak Asma dapat feedback daripada seorang, maknanya customer Kak Asma, dia dah beli. Dia kata apa? Kak Asma, kita dah ikut apa yang dalam tu, tapi untuk makluman Kak Asma, dia kata sebelum ni kita dah turun tau berat badan, tapi hari tu kita ada masalah sikit. Dia kata kita stop. Sekarang ni dia kata beli lagi dan dapat video ni. Syukur alhamdulillah, dia kata Kak Asma sebenarnya banyak manfaatnya ni, banyak yang dia nampak. Dia pun bagi mak dia minum. Dan asbab daripada tu, dia kata dia nampak mak dia yang ada sakit lutut masa tu, nampaklah mak dia bertenaga, mak dia boleh mencangkul apa semua, dia kata cangkul tepi rumah. Walaupun sebelum ni dia nampak mak dia macam tak bertenaga, tak bermaya, asbab gunakan ni dia nampak perubahannya. Perubahan bila kita ambil superfood ni, cepat ni perubahan ni kita nampak sebenarnya. Maksudnya kita bertenaga sangat-sangat. Lepas tu kita jadi cergas, aktif. Tu nampak dia punya kesan dia. Okey, itu dari segi superfood. Siapa-siapa yang nak dapatkan superfood macam mana? Masa dia tanya macam mana dapatkan superfood ni, boleh hubungi nombor talian dekat semua pin di situ, ataupun ejen-ejen yang ada dah tag nombor ejen dekat situ tadi, boleh hubungi ejen. Okey. Ni superfood. Okey, nak dapatkan superfood ni. Dan tawaran yang Kak Asma bagi tadi, 50 video, bukan sikit video 50 video, dan berada di dalam FB FB tu selama 30 hari. Selama 30 hari. Jadi bolehlah ulang, boleh tengok dengan family tau. Jadi boleh kongsi dengan family, sama-sama tengok. Jadi siapa-siapa yang maksudnya anak ke suami ke, jangan ingat ini bukan produk kurus, ini makanan tambahan. Anak pun boleh, suami pun boleh kongsi satu family. Okay, satu family. Kak Asma pun ramai juga yang beli dengan Kak Asma ni, superfood ni. Lepas tu dia kata, dengan Kak Asma dia kata, Kak As, saya seorang tau, mula-mula saya seorang, lepas tu suami saya, lepas tu anak saya balik daripada you. Dia kata, takkan ibu dengan ayah je nak sihat, saya pun nak sihat juga. Dah. Satu family, dia kata, alhamdulillah. Maknanya dekat situ sebenarnya nampak tak? Tanpa Kak Asma sedari, Kak Asma dah bantu orang, insan di luar sana. Begitu juga dengan anda. Okay? Begitu juga dengan anda. Maksudnya kita secara tak langsung kita dah membantu insan lain di luar sana. Okay? Dan anda yang Kak Asma yang melihat Kak Asma punya live ni tadi, Kak Asma katakan membantu dengan cara macam mana? Tekan share tadi tu. Live Kak Asma ni, sharekan ke mana-mana, itu anda telah membantu. Okey? Sekiranya tiada apa-apa persoalan lagi. Okey? Ada siapa-siapa nak bertanya dengan Kak Asma ke? Ada siapa nak tanya? Kalau tak ada, Kak Asma nak maklumkan, hari ni hari Sabtu, esok hari Ahad. Esok ikutkan Kak Asma ada kelas. Ada kelas lagi setiap hari Ahad. Tapi kalau sekiranya tak ada kelas, esok Kak Asma akan buat live seperti biasa, pukul 10 malam. Tapi sekiranya ada kelas, Kak Asma akan maklumkan nanti. Tapi semalam minta maaf Kak Asma tak sempat betul-betul nak maklumkan sebab terlalu kesibukan. Kak Asma terkejar-kejar sangat. Okey, maksudnya nak bergegas balik. Malam tadi pun pukul 1:30 baru sampai rumah. Okey, jadi minta maaf sangat-sangat atas apa yang maknanya tak sempatnya Kak Asma tadi tu. Okey, kalau tak dapat aral minta, insya-Allah. Okey, Kak Asma tetap akan bersama anda. Sebenarnya kan, satu hari kalau tak live tu macam, alah,
sayangnya tak dapat nak jumpa anda di luar sana yang bersama live dengan Kak Asma. Macam itulah. Kak Asma nak kongsikan sebab apa yang Kak Asma pernah rasai, apa yang Kak Asma ada, ilmu yang Kak Asma ada, Kak Asma nak kongsikan dengan anda di luar sana. Kak Asma pernah anda semua sihat di luar sana? Semua sihat anda di luar sana, okey? Okey, sekarang ni tak ada apa-apa soalan lagi. Kak Asma nak akhiri malam ni. Tapi sebelum tu, Kak Asma nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah menonton live Kak Asma ni. Kak Asma nak ucapkan terima kasih kepada yang dah memberi love dan like kepada Kak Asma. Kak Asma ucapkan juga pada yang dah share live Kak Asma ni, hargai dan sayangi kesihatan anda. Sesungguhnya kesihatan adalah anugerah Allah yang tiada nilainya. Okey. Sebelum tu love di sana, bukan di sini. Kak Asma sayang anda semua di sana. Anda sayangilah diri anda. Okey, Kak Asma sayang anda semua. Okey, love daripada Kak Asma untuk anda semua di luar sana. Okey, senyuman terakhir dari Kak Asma. Jumpa lagi malam esok kalau tak ada apa-apa ada melintang. Assalamualaikum, selamat malam.